Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita cerita tentang Ahlul Quran, iaitu mereka yang menjadikan Ahlullah itu suatu golongan orang-orang pilihan yang Allah memberi dia keutamaan dan kelebihan serta kemuliaan hidup di dunia. Cumanya sambungannya kita perlu mengenal tentang hak Al-Quran. Quran itu bila kita baca, kita fahami dan kita ingin hayati, insya-Allah. Orang-orang yang membaca Al-Quran perlu mengenal akan hak Al-Quran, iaitu yang wajib diberikannya daripada penghormatan dan kemuliaan. Memang Al-Quran itu sifatnya wajib dimuliakan dan amat dihormati. Dan apa yang patut diperhatikan dan diamalkan, dan apa yang ditunjuk daripada sifat-sifat yang baik dan akhlak yang mulia. Al-Quran tunjukkan kita akhlak-akhlak yang baik dan mulia seperti amalan orang-orang yang saleh atau amal-amal saleh. Semua perkara ini dituntut daripada kaum muslimin seumumnya, tetapi pada pembaca-pembaca Al-Quran lebih-lebih lagi perlu dituntut lagi, kerana mereka itu sepatutnya lebih layak dan lebih elok disebabkan kedudukan dan kelebihan yang ada pada kitab Allah Subhanahu wa taala serta keterangan-keterangan dan hujjah-hujjah Al-Quran itu. Jadi orang yang mengenal Al-Quran, dia sepatutnya memberi hak ber-Al-Quran lebih daripada orang awam biasa. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai para pembaca Al-Quran, angkatlah kepala kamu kerana jalan telah terbentang di hadapan kamu, maka berlumba-lumbalah untuk mengejar kebajikan." Bagi orang yang faham Quran, sayang dengan Quran, dadanya penuh dengan Al-Quran, Umar kata berlumba-lumbalah untuk mencari kebaikan daripada Al-Quran itu. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, hendaklah ada Al-Quran, ahli Quran itu terkenal dengan berdiri beribadat di waktu malam. Orang awam biasa mungkin tak sekerap dan sebanyak ahli Al-Quran, tapi ahli Al-Quran dicadangkan banyak beribadat di waktu malam, sedang orang awam biasa, orang ramai tidur dengan nyenyak, berpuasa di waktu siang, sedang orang ramai berenak-enak makan, sentiasa berduka cita, sedang orang ramai bergembira ria, sentiasa menangis, sedang orang ramai bergelak ketawa, sentiasa berdiam diri, sedang orang ramai berkata nista, dan sentiasa merendah diri, sedang orang ramai berlagak sombong. Ini sifat ahli Al-Quran. Bukan senang. Sebab itu kita menghormati orang ahli Al-Quran ini, orang yang dimuliakan setara dengan mulianya Al-Quran sebagai kalam Allah. Tapi sebaliknya kan, nanti ancaman. Pada pendapatku, pengarang kitab ini, maksudnya kata-kata Abdullah ibn Mas'ud itu, iaitu hendaklah ahli Al-Quran itu berbeza daripada orang lain, daripada susur galur kehidupan budaya dia, siang dia, malam dia, keluarganya, makan minum dia, halal haram dia terjaga. Hendaklah ia lebih taat kepada Allah daripada orang ramai. Orang ramai tentunya dia orang awam, di pasar pun macam orang riuh rendah kan. Ahli Al-Quran tidak seperti itu. Amalan-amalannya lebih
menampakkan bahawa dia berbeza dengan orang awam biasa. Hendaklah ia lebih taat kepada Allah daripada orang ramai, sentiasa mengerjakan amal-amal yang baik dan amat menjaga dirinya daripada kelalaian dan permainan hawa nafsu. Jadi cuba bayangkan, ahli Al-Quran ni pertandingan silat, pertandingan nasyid umpamanya, contoh, walaupun nasyid itu harus. Jadi tak selayaknya segitulah kan. Ada pula pertandingan pakaian songket umpamanya, sudah Pak Imam ni apa cerita, umpamanya sebegitu rupalah. Ataupun pertandingan karaoke lah, suka-suka. Tak layaknya sebegitu. Sentiasa gentar dan takut kepada Allah. Sebab apa? Dalam dadanya penuh dengan Al-Quran. Berkata Abdullah bin Mas'ud lagi, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, maka hendaklah kamu jadikan membacanya sebagai suatu amalan yang tetap. Baca Al-Quran itu sebagai amalan yang tetap, sebagai al-muta'abbadu bi tilawati, dia sebagai ibadat apabila dia membaca. Dengan arti kata, sedarah sedaging, apa yang disebut oleh lidahnya akan gemetar rasa hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya ahli Al-Quran. Sebab itu orang-orang ahli Al-Quran ini kalau dia mati, jasadnya tu diberi kemuliaan tidak reput. Tidak reput. Itu hebatnya. Dia boleh memberi syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Mencela pembaca yang lalai. Adapun pembaca Al-Quran yang tercela serta lalai fikirannya, tidak mengamalkan dengan ajaran Al-Quran, tidak menurut perintahnya, dan tidak menahan dirinya daripada larangan-larangan Al-Quran. Kita ni sepatutnya ada batasan-batasan. Bila Al-Quran memberi hukuman terhadap batasan-batasan tertentu, maka kita kena patuh dengan batasan yang ditentukan Al-Quran. Kalau tidak, pembaca itu akan dicela. Dalam hal ini terdapat banyak hadis yang memberitakan tentang ancaman yang keras dan janji-janji yang menakutkan terhadap si pembaca yang bersikap serupa ini. Maknanya, kalau kita tengok pembaca yang lalai, dalam gambaran lidahnya yang disebut dengan Al-Quran, dengan ganjaran yang baik, syurga yang baik, neraka dan penuh ancaman yang azab siksa, tetapi dia lalai dalam kehidupan. Okay? Sabda Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana ma nahaka fa illam yanhaka falasta taqra'uhu. Maksudnya, bacalah Al-Quran selagi ia melarangmu daripada perkara-perkara yang tidak senonoh. Perkara yang tak senonoh kita tinggalkan. Andai kata Al-Quran itu tidak melarangmu, maka tiadalah anda membacanya. Seolah-olah kita membaca dengan penuh kelalaian sebagai bacaan biasa. Sedangkan macam itu juga, orang itu solat tapi dia menipu. Dia solat, lidahnya suka bercakap bohong, suka khianat, bila beri amanah, mungkir janji, dia beri janji tapi tetap sembahyang juga. Seolah-olah sembahyangnya itu tidak membudayakan hidupnya jadi orang yang baik. Macam juga Al-Quran, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, semuanya bagus, tapi perangainya tidak menggambarkan apa yang disebut sebagai sebutan lidahnya dalam Al-Quran, maka dia melanggar. Sabda Nabi SAW, Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a zahri saqahu ilan nar. Maksudnya, sesiapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpinnya, dia Al-Quran ini berada di hadapannya sebagai kitab panduan. Okey, nak apa? Nak kenduri kendara? Nak apa? Nak buat majlis waktu urus? Okey, nak buat apa? Hari keluarga. Cuba bayangkan, hari keluarga panggil kugiran. Makcik-makcik yang tua bangka nak mati itu nyanyi karaoke. Ini wakil keluarga si Mamat, ini si Busu, si Ibrahim, Pak Leman. Contoh lah kan. Hari keluarga celebrate, makan panggang, ayam, sate. Hari keluarga malah berbangga-bangga. Minta wazi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga apa? Berbangga dengan kita ni bangsawan. Berbangga dengan kita ni anak cucu ramai. Bangsawan kita ni ada 7-8 keturunan.
Daripada Onyang kita kat Muar tu sampai ke Surabaya. Semua dikumpulkan. Sembelih kerbau sampai 7-8 ekor. Maka masuklah berita harian. Semua anak cucu berjaya, maka banggalah kita. Kembang semua spender. Kenapa? Ustaz Abbas keturunannya, 7 keturunan daripada Surabaya, daripada Jakarta, daripada Batam, daripada Sumatera, Medan, kumpul. Daripada Muar, Johor, sampai melambangkan bahawa keturunannya hebat-hebat belaka. Itu Alhaakumut Takatsur. Ingat, kamu ni akan berbangga-bangga dengan apa? Dengan pangkat, dengan harta, dengan keturunan, anak pinak. Ustaz ada berapa? Awak nak tanya isteri yang berapa? Isteri yang nombor 4, 14. Isteri yang nombor 3, 2. Maknanya yang muda 2 je lah. Isteri yang pertama 13. Bangga. Jadi anak berapa? Anaknya 37. Oh, kemang. Hebat. Itu pun juga adalah orang yang tak tergambar tentang panduan Al-Quran. Sesiapa yang jadikan Al-Quran itu pimpinan di dalam hidup dia. Bagus tuan-tuan, bukan senang. Bukan senang ya. Nescaya ia akan memimpinnya ke syurga. Quran itu akan memberi tunjuk jalan ke syurga, memberi syafaat kepadanya. Dan sesiapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, nescaya ia akan memimpinnya ke neraka. Apa ni sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran, campaknya Quran kalau. Aku dalam hidup ni aku tak mahu Al-Quran. Susah. Nak nyanyi tak boleh, nak joget tak boleh, nak buat parti sikit tak boleh, nak celebrate sikit tak boleh. Kan? Anak cucu, tuan-tuan tak pernah cuba sekali-sekali buat hari keluarga penjumpaan kan. Anak-anak dara kita pakai begini malam-malam terjun kat kolam renang dulu. Lepas tu ambil Pepsi minum, makan sate. Iya, ajak Ustaz Fauzi. Seronok dia kata, Ustaz, bila lagi? Tahun depan ada hari keluarga lagi tak? Iya. Hari keluarga. Yang nak berenang tu sepupu dia, sepapat dia. Bergaduh. Itu cerita orang kaya-kaya. Ini Ustaz Abbas dah lah duduk ulu banat, dia kata. Minum air langit je. Air langit. Saya pernah cabar sekali, tuan-tuan. Kalau betul-betul kita ni ahli masjid ikhlas, saya kata. Ini masjid lain saja. Kalau betul kita ni ikhlas. Tuan-tuan pergi ke rumah saya. Jauh tu, katakanlah. Daripada Johor Bahru nak pergi Ulu Chau, jauh. Setengah jam baru terhigih-higih sampai. Sesat pula tu banyak. Jalan tu, jalan ni, corner sana, corner ni sesat. Sampai kita pun tahlil. Yang ini kita tahlil ringkas, tak apalah. Tapi tuan-tuan pun jauh, jadi terima kasih datang. Bawa Qul Huwallahu Ahad 7 kali. Habis tu, kena pula imam tu, rasa-rasa dia duduk kampung tu juga. Dia bawa, dia punya tahlil la ilaha illallah 300 kali. Biasa 100 kan? Nampak ya? Jadi saya pun berucap, terima kasih pada tuan-tuan yang jauh datang, kat datang. Sekianlah saja. Lain kali kalau ada masa kelapangan datanglah. Lepas tu tuan-tuan balik, saya bagi mineral cup tu, cup kecil. Itulah mineral, itulah air minum yang saya hadiahkan tuan-tuan. Sebiji nasi beras pun saya tak keluar. Agak-agak tuan dalam kereta, tuan-tuan nak cakap apa? 30 saat dari sekarang. Aku taubat kalau sahabat tu 7 keturunan aku. Inilah kali pertama, kali terakhir aku datang rumah dia. Wallahi mesti akan ada orang ngumpat gitu. Kerana tengok keikhlasan kita. Yang saya panggil tuan-tuan suruh tahlil. Saya tak janji nak bagi makan. Kata tuan-tuan ni ahli syurga semua ni, muka-muka cantik semua. Tapi oleh kerana kita manusia, tetap juga kita akan bercakap. Mengapa sampai hati tuan rumah? Habis kalau katakan yang tuan rumah yang panggil tu memang orang tak berada. Tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Ada juga orang nak panggil juga tapi tak berada. Dia tengok ibu bilis. Ikan tu. Kan ada jenis ikan, yang anak ikan, dia kepala pun tak buang kan. Yang ibu bilis besar tu. Putih. Goreng tu. Itu sayur. Capcai sikit. Orang pun tengok. Nasi pula tu, nasi guni pula tu, yang bau guni tu. Beras yang bau guni tu. Tengok. Jangan main. Manusia ni macam-macam. Tak sama. Itulah kalau kita nak tengok tanda keikhlasan sesuatu amal yang kita lakukan. Sebab sekarang ni manusia lebih suka kepada dollar and cents kan. Allahu Akbar. Jadi Al-Quran ini baik untuk jadikan panduan. Dia merupakan permata-permata sebagai kalam Allah yang boleh jadikan panduan kepada kita untuk menuju ke syurga. Dan kalau kita berlangkahkan ajaran Al-Quran, nanti dia akan menuju kita ke neraka Allah. Wa'iyahzubillah. Sabdanya Nabi SAW lagi. An-naru ila fasaqatil qurra'i
asra'u minha ila abdatil asnam. Artinya api neraka lebih dekat kepada pembaca Al-Quran yang durjana daripada dekatnya kepada penyembah berhala. Maksudnya bukanlah penyembah berhala itu baik, ahli Quran itu tak baik. Dalam sebuah riwayat tersebut, annal Qur'ana gharibun fi jawfiz zalim wa annahu kam min qari'i yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anuhu. Maksudnya, Al-Quran itu tidak menetap di hati orang-orang yang zalim. Memang orang zalim tidak ada suatu gambaran bergetar hatinya kerana kalam Allah, Al-Quran. Kerana orang yang zalim itu adalah melanggar perintah Allah. Dan bahawasanya betapa ramai orang yang membaca Al-Quran sedang Al-Quran itu melaknatnya. Maksudnya, Al-Quran itu melaknati pembacanya disebabkan si pembaca itu melakukan sesuatu kelakuan yang bertentangan dengan perintah Al-Quran dan beramal menyalahi apa yang diseru oleh Al-Quran. Ada sebuah berita yang mengatakan bahawa sesetengah-tengah penghafal Al-Quran itu diseret ke neraka sebelum penyembah berhala lagi. Mereka lalu bertanya, mengapa pula kami yang didahulukan ke neraka sebelum penyembah berhala itu? Para malaikat menjawab, orang-orang yang mengetahui hukum tidak sama dengan yang tidak mengetahui hukum. Dia tahu berjudi itu haram, dia belasahnya judi juga. Dia tahu berzina itu haram, dia belasahnya juga. Dia tahu minum arak itu haram, belasahnya juga. Dia tahu memfitnah orang itu sihir itu haram, dia buat juga. Contohnya begitulah. Dia tahu tidak bertegur sapa dengan jiran dan hak jiran, dia tahu. Tapi dia langgar juga. Sebab itu, tertera di dalam setengah-setengah hadis atau athar bahawa si pembaca Al-Quran ketika mengerjakan maksiat ditarik oleh Al-Quran ke dalam hatinya. Di manakah? Al-Quran menjawab, tegahanku. Al-Quran menegah untuk kita melakukan maksiat. Bila dia melakukan maksiat, di manakah tegahanku? Ayat-ayat aku yang aku menegah kamu. Di mana ancamanku? Tentu ada kata-kata ancaman bagi orang-orang yang melakukan maksiat dan kezaliman. Di mana nasihatku? Tentu ayat Quran itu ada yang berupa nasihat, ada yang berupa ancaman, ada yang berupa tegahan, dan seterusnya. Berkata Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang kamu membaca Al-Quran sedang Al-Quran melaknatinya. Orang ramai bertanya, bagaimana pula berlaku sedemikian sedangkan dia membaca Al-Quran? Jawab Maimun bin Mahran, dia kata, dia membaca wa naj'alu la'natullahi 'alal kafirin, kami sediakan laknat Allah ke atas orang-orang yang dusta, tetapi ia sering berdusta. Kemudian dia membaca lagi, anna la'natullahi 'alal zalimin, ingatlah bahawasanya laknat Allah atas orang-orang yang zalim, tetapi ia sentiasa menzalimi manusia. Maksudnya, pendek kata senang cakapnya, cakap tak serupa bikin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam sebuah hadis nyatakan lagi, innal munafiq alladhi yaqra'ul qur'ana matalahu mithlu raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Artinya sesungguhnya orang-orang munafik yang membaca Al-Quran itu perumpamaannya adalah seumpama sekuntum bunga yang baunya semerbak wangi, tetapi rasanya rasanya pahit. Jangan rupanya saja cantik, bacaannya sedap, tapi perangannya hodoh. Minta maaf lah tuan-tuan. Biasanya orang-orang yang hebat tentang Al-Quran ni, Allah beri dia sesuatu perangai yang pelik. Di antaranya panas baran. Sebab Al-Quran ni kalau kita baca je memang dia acap kali panas pada diri orang itu. Dia kadang-kadang, itu yang kadang-kadang dia ni hafal Quran tapi dengan bini main sepak je, dengan anak main sepak je. Lepas tu tengking sana tengking sini sebab suka perangai panas baran. Ada yang sebegitu. Jadi kalau boleh kita mengelakkan, walaupun dia tahu sebenarnya dalam isi Al-Quran yang dia baca itu ada ayat-ayat yang digunakan untuk melembutkan hati, tapi dia sendiri tak boleh lembut. Itu pelik sikit perangai. Kadang-kadang ada jenis keturunan begitu. Saya baca kitab mula-mula, baca je kitab kuning, tengah baca Bible dia kapir, main kapir saja kat orang.
Pening juga, kita gerus juga. Zalim saja. Jadi janganlah kita kata semua orang salah, mudah untuk menghukum. Kadang-kadang begitu. Jadikan gambaran, jadikan sempadan kepada kita ya. Kalau boleh hilangkan sifat-sifat kita punya baharan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada sebuah riwayat berbunyi, anna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzila wa annahu yujawazu taraqibahum. Mereka kata yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyati, daripada anak panah. As-sahmu tu anak panah daripada busarnya. Artinya ramai orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik seperti masa diturunkan Al-Quran itu, tetapi bacaannya itu tidak meliputi batasan tengkoroknya. Mereka tersisih daripada Islam seperti mana tersisihnya anak panah itu daripada busurnya. Qurannya bagus bacaannya, itu yang kata berang, baran kan, suka makan hamun. Allahu Akbar. Dalam ribu-ribu manusia ni mempunyai watak yang berbagai-bagai. Ada yang jenis guru Quran ni pun memang garang. Kalau anak murid ni main sebatnya, itu yang tak tahan. Jadi ada satu, contohnya ada satu kaedah. Kalau saya sebut ni bukanlah saya nak kempen. Ada kaedah namanya Ustaz Fauzi ni kata kaedah Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ni begini. Katakan masjid ini, anak murid kita ni ada 30 orang. 10, 10, 10. Contoh. Tok guru dia cakap, tolong baca surah Al-Baqarah 120. Yang kumpulan A ni tak boleh baca, tak lancar baca. Dibantu oleh kumpulan 2. Yang kumpulan 1 dengan kumpulan 3 dengar. Nanti ayat 21, kumpulan 3. Tak selesai juga. Kumpulan 1 tolong bantu. Jadi anak kita yang 10 orang dalam kumpulan tu, yang tak tahu, jadi tahu. Jadi dia merasa confident, merasa semangat bahawa kalau 2 juzuk, kumpulan A dapat, kumpulan B dapat, kumpulan C pun dapat. 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dapat. Itu cara Baghdadi. Maknanya tak akan sebat. Dia by group, bagi kumpulan. Jadi ramai-ramai. Kan budak-budak kalau sekolah agama, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ramai-ramai. Inna a'tainakal kautsar. Kan macam itu budak-budak sekolah agama tu. Dia baca ramai-ramai. Baca ramai-ramai itu membantu yang lemah untuk dia memperoleh sesuatu. Itu contoh cara Baghdadi. Jadi kadang-kadang ada baiknya juga. Maknanya kalau satu kumpulan 5 orang, ada 15 orang. Kalau kumpulan 1 tak boleh, kumpulan 3 tolong bantu yang hafal. Kumpulan 2 tolong bantu. Kalau kumpulan 3 tak hafal ayat itu, kumpulan nombor 1 bantu dia. Jadi anak kita akan bernasib baik dengan bantuan kawan-kawan yang pandai-pandai. Itu ceritanya. Jadi bagus. Dan dia pula bacaannya pelik sikit. Ayat 10 turun 9, turun 8, turun 7, turun 6, dia boleh reverse macam kereta. Kita baca kan ke depannya kan. Tak, dia boleh reverse, dia boleh undur. Ayat 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105. Lepas tu pergi naik pula. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Begitu. Mungkin adalah kaedah-kaedah tertentu. Yang itu semua diilhamkan. Kaedah hanya sahaja yang boleh memberi kekuatan ingatan. Cuma jangan jadikan Al-Quran itu macam kita burung kakak tua. Hanya tahu membaca, tetapi tidak mengenal tentang hak Al-Quran. Jangan macam anak panah. Apabila terlepas daripada busurnya, tinggallah anak panah. Kata-kata Al-Quran yang kita lemparkan itu sepatutnya yang kita baca menjadi panduan kepada kita. Tapi tak, diri kita terkebelakang. Itu tak nak. Belajar dan mengajar Al-Quran. Memang pun di antara amalan yang utama di dunia ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandung pahala yang amat besar. Tidak salah umur 60 tahun baca Quran, 75 tahun baru nak kenal Quran, tak salah. Orang yang belajar itu tak perlu malu dan tak salah. Yang salah apabila daripada kecil sampai ketua, sampai dia meninggal, jahil selama-lamanya. Itu salah. Tapi kalau katakanlah umur dah 70 tahun, saya ni sebenarnya dulu meninggalkan sekolah dah lama. Saya nak tahu setiap makhraj huruf.
Ha tu macam mana, kha tu macam mana, qaf tu macam mana, kaf tu macam mana, mim tu macam mana, nun tu macam mana, waw tu macam mana, kan? Apa yang dia katakan mat, ustaz, saya nak tanya mat ni apa maksudnya? Apa bacaan ada mat tu, mat ni apa maknanya, apa maksudnya? Ustaz yang kata idgham dengung dengan idgham tak dengung ni apa ya? Apa yang dikatakan mutamathilain ni, apa yang dikatakan mutaqaribain, apa yang dikatakan mutajanisain, kan? Jadi semuanya boleh belajar. Tak masalah. Tidak ada sifat untuk malu. Malah kita merasa malu kalau langsung kita tak tahu dan kita tak tahu. Dalam lagi ilmu tak kisah. Mungkin satu ketika macam saya kan. Saya tengok anak saya baca kan. Saya pun bukan ingat sangat tentang ilmu faraid ni. Sebab ilmu faraid ni kan payah kan. Jadi anak-anak yang baru belajar tu, kau tolong buka kitab, belajar. Dia ajar adik dia, kita tengok dengar. Tak salah. Lepas tu kita tanya, kita sebagai bapa, tanya dengan anak kita yang kita tahu. Tak salah. Tak menjadi satu keaiban. Tak ada masalah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di kalangan hidup masyarakat ni adalah orang yang sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang dah faham tolong ajar orang lain. Yang belajar pun baik, yang mengajar pun baik. Yang tak baik, tak mengajar. Bila nak mengajar minta, boleh taman daya tapi paket sebulan 5,000, amboi. Baru nak kenal mat dah minta 5,000. Apa hal pula lah ustaz? Itu antaranya yang jadi cabaran. Zaman milenium kan? Belum lagi, baru nak kenal mat 13 ni. Ustaz, mat fara'i apa dia? Dah package juga perjanjian MOU juga 5,000 sebulan. Tak boleh lah macam tu. Begitu juga orang yang nak belajar. InsyaAllah itu kelebihan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, manakah yang lebih baik? Aku cintai orang-orang yang mempelajari Al-Quran atau orang yang berjihad fi sabilillah? Jawab beliau, malah orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu. Taklah kata jihad fi sabilillah itu tak baik. Kerana kalau mati syahid itu tentunya syurga. Tetapi di antara yang aman biasa, orang yang duduk untuk mempelajari Al-Quran dan menghayatinya. Okey. Memperbanyakkan membaca Al-Quran dengan syarat-syaratnya. Allahu Akbar. Hendaklah seseorang yang membaca Al-Quran itu memperbanyak membaca setiap siang dan juga malam dan memerhatikan makna-maknanya dan memperindahkan suara, penuh adab dan hormat. Jangan sekali-kali anda meninggalkan membaca Al-Quran ataupun tidak mengambil berat terhadapnya, kalau anda akan segera melupakannya, dan yang demikian itu berdosa besar. Dari sebuah hadis menyebut, uridat alayya zunubu ummati falam ara zanban a'zama min suratin minal Quran aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiha. Allahu Akbar. Dibentangkan kepada aku semua dosa umatku, maka tidak aku dapati dosa yang lebih besar daripada sebuah surah Al-Quran ataupun suatu ayat Al-Quran utiya biha, yang telah diberikan kepada seseorang itu, dia menghafalnya lalu ia dilupakannya begitu sahaja. Tak boleh ya tuan-tuan. Cuba ingat balik apa yang kita pernah hafal, insya Allah, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan. Jadi tak sewenang-wenang. Macam tu juga kan dalam hidup 24 jam. Jadikanlah lafaz lidah kita itu dalam 24 jam itu akan ada sebutan Al-Quran yang kita baca dalam satu hari satu malam. Kerana lidah kita itu adalah kurniaan Allah, maka ada suara yang keluar daripada kalam kita itu menyebut kalam Allah. Jangan kita lupakan Al-Quran begitu sahaja. Dalam sebuah hadis yang lain, innal ladzi yansa al-Qur'ana ba'da hifzihi yalqallahu yaumal qiyamah wa huwa ajzam. Sesungguhnya orang-orang yang melupakan Al-Quran sesudah dihafalkannya, ia akan menemui Allah pada hari kiamat sedang anggota badannya kodong. Sebahagiannya dianggap macam kodong tak sempurna, cacat.
Rasulullah SAW telah berpesan kepada pembaca Al-Quran supaya memeliharanya selalu. Bagi dia mengingatkan lagi bahawa Al-Quran itu lebih mudah terlepas daripada dada seseorang daripada terlepasnya seekor unta daripada ikatannya. Unta ni ikat-ikat kan, kalau dia rembat juga kan. Sebab unta ni memang talinya tak berapa kuat. Tapi orang yang nak melupakan Quran ni bila-bila masa boleh lupakan Al-Quran. Para salafus salih rahmatullah alaihim ajma'in sentiasa memberikan perhatian yang berat terhadap Al-Quran. Mereka juga telah menentukan masa dan cara yang tertentu untuk membacanya. Ada yang mengkhatamkan setiap bulan sekali, ada yang mengkhatamkannya setiap 10 malam sekali, ada yang 8 malam, ada yang 7 malam, ada yang sampai kepada 3 malam sekali. Dan pada kemuncaknya yang mengkhatam Al-Quran pada sehari semalam sahaja. Selebih daripada itu, ia akan mengkhatamkan juga pada semalam 2 kali. Dan ada yang 4 kali. Kita ni kalau boleh hari-hari baca, tak khatam-khatam pun tak apa, tapi baca lah hari-hari pun tak apalah. Baca 10 ayat berhenti, 10 ayat berhenti, tak apalah. Jadi baca. Yang penting baca. Dan ada yang 4 kali, ada yang sederhana, ada yang sampai 8 kali khatam pada setiap hari satu malam. Kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, inilah yang paling baik sekali sebagaimana yang kami diberitahu, yakni mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali pada sehari semalam. Habis duduk je lah sekejap pasti. Baca. Allahu Akbar. Tapi kalau ramai-ramai boleh lah. 20 orang sambung. 20 orang sambung. Tapi setengah para salafus salih tidak suka mengkhatamkan Al-Quran dalam jangka yang kurang daripada 3 hari. Yang dibuatnya terus menerus. Okay. Jadi ada renggang masa untuk kita hidup. Yang penting kita baca. Saya lebih suka yang penting kita membaca Al-Quran pada saban hari di waktu kita lapang. Di antara yang paling baik bacaan Al-Quran adalah di tengah malam. Dan kalau tak berkesempatan adalah sebelum subuh. Ada yang tak berkesempatan selepas subuh ataupun berkesempatan lapang selepas maghrib. Okey, terpulanglah pada kita masing-masing ikut kelapangan tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3. Tidak, dia kata, menambah pengetahuan orang yang membaca seluruh Al-Quran dalam masa kurang daripada 3 hari. Maknanya kalau boleh adabnya lebih daripada 3 hari boleh khatam Al-Quran, walaupun dia lancar kan bacaannya, kerana dia akan mengamati maknanya dengan juga menjaga tajwidnya. Di antara bacaan hadar, tadwir dan juga tartil ini, seperti yang kita kongsikan, baca mana laju bacaan kita ni hadar, kita tetap akan baca. Kalau mad wajib mutasil itu, apabila alifnya itu panjang, tetap dia akan baca 5 harakat. Memang itu kewajipan kalau tanya qura' lah, ahli-ahli tajwid Al-Quran. Apa pun laju macam mana pun, kan, bila jumpa sahaja mad wajib, maka alif itu panjang, dia tetap akan dibaca 5 harakat. Jangan main sambar. Biasa kalau main baca Yasin tu utamanya kan, kadang-kadang kalau kerana laju sangat, imam pun jauh, buat de je kata. Dia pun baca. Asal aja mad wajib je, mad wajib mutasil ni kan. Sawaun. Dia tak boleh baca pendek. Sawaun alaihim, tak boleh. Sawaun alaihim, dia kena panjang. Minta maaf, betul tak Ustaz? Kalau ikut untuk guru kan itu kan 5 harakat. Engkau baca laju ke tak laju, hukum tajwid tetap dia pelihara. So itu adalah yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau bacaan hafaz lah, Syatibi, okay, dia kena jaga. Walaupun 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat maknanya sama, itu dari segi makna. Ini bukan soal makna, adab kepada hak bacaan Al-Quran itu. Menjadikan Al-Quran itu wirid dalam sembahyang tengah malam. Aduh, yang panjang ni. Isyak pun dapat 10 ayat pun meleleh juga nak mengurukuk. Ini kalau tengah-tengah malam nak baca seorang-seorang sampai 35 ayat, 40 ayat baru nak rukuk. Aduh, bentan kaki kita. Okay? Baik. Al-Quran wirid tengah malam. Saya gialah, hendaknya seseorang yang membaca Al-Quran itu mengambil ayat-ayat Al-Quran menjadi wirid dalam salat di tengah malam. Dimulakan daripada awal Al-Quran hingga akhirnya.
dibaca di dalam sembahyangnya di tengah malam, iaitu sekurang-kurangnya setiap 1 bulan sekali khatam, ataupun setiap 40 hari, ataupun lebih kurang daripada itu menurut tenaga dan juga masanya. Jadi Hafiz Quran ni biasanya dia kena membaca dia punya ulangan Al-Quran itu dalam solat-solat dia. Masuklah solat-solat sunat. Allahu Akbar. Ataupun lebih kurang daripada itu menurut tenaga masa yang sesuai untuk dia. Sebaik-baiknya ia tidak meninggalkan amalan itu atau amalan membaca Al-Quran sambil sembahyang itu, dan tidak pula malas mengerjakannya. Oh, jadi orang hafaz Quran ni kalau dia nak sembahyang tahajud, dia boleh sampai 40 ayat, 50 ayat baru dia nak rukuk. Sebab menghayati, dan apabila kalam Allah itu dibacakan untuk mengabdi diri pada Allah, itu yang lebih mulia, yang lebih hebat. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang-orang hafaz Quran ni nasihatkan kita memberi pandangan, kita kena akur. Sebab dia akan lebih hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau minta contoh je. Saya cakap ni kalau salah kan. Orang main badminton, dia main badminton, main bowling pula tu pakai seluar pendek, main pimpang. Lumba lari dalam guni pun dia ikut juga. Berat kita imam ni. Pakai seluar pendek dah tu. Main gasing pun dia main gasing, main layang-layang pun dia main layang-layang. Kan? Orang mandi pantai pakai seluar pendek, dia pun ikut juga. Seluar pendek juga. Kan pening kepala tu. Contohnya kan. Jadi tak boleh begitu. Jadi sebab kehidupannya itu mempunyai suatu batasan yang Allah memberi keistimewaan kepada dia. Tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Jadikanlah Al-Quran itu wirid dalam bacaan semampu yang mungkin yang kita boleh. Inilah penghabisan ya tuan-tuan. Boleh? Kita ni pasal Isyak awal kan. Kalau tak selalu pukul 10. Boleh, saya pukul 12 tak apa. Terpulang pada tuan, bahal pula. Saya dah tukar kali. Mula ngadap ke sana, ngadap ke ni, ustaz tak gunting-gunting juga. Cuma satulah tuan-tuan. Saya pun rasa terpanggil juga. Bila anak kita ramai-ramai itu, siapa yang nak menghafaz Al-Quran? Kan? Kadang-kadang masing-masing dalam hidup ni mempunyai macam-macam cita-cita. Yang nak pakai engineer lah, pakai doktor lah, nak jadi. Tak, gambarannya kita ni kan exam oriented. Maknanya sijil, orientasi sekolah untuk mendapat sijil. Dia bukan nak melahirkan manusia yang takwa. Nak melahirkan manusia yang takwa, apabila orang itu mempunyai jasa yang banyak, orang ramai bermesyuarat syura, si fulan ini jasanya banyak. Kebajikan yang diamalkan untuk bakti kepada ilmu dan mencurahkan biasanya kepada masyarakat pelajarnya ramai. Maka itu anugerah. Itu dulu, sekarang tak ada. Saya nak dapat pangkat, saya kena mohon anugerah. Inilah kerja-kerja saya yang pernah dicatat oleh Raqib dan Atid. Ini Raqib catat, ini kebanyakan daripada kerja aku setahun, maka engkau kena nilai. Inilah kerja aku. Itu cara orang putih Yahudi didik kita. Berbeza dengan orang dulu-dulu. Orang dulu dianugerahkan jasanya. Orang sekarang, engkau tahu tak, aku berjasa, ini jasa aku. 1, 2, 3, 4, 100 jasa. Kalau si fulan tu hanya 50 tak layak. Jadi 100 jasa itulah yang layak. Salah peringkat itu. Itu contohnya berbeza. Cuba kita tengok. Tersebut dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan, Innal Qur'ana was sawma yashfa'ani fil 'abdi 'inda Allah, fa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nawma bil-lail fa syaffi'ni fihi, wa yaqulu as-sawmu mana'tuhu min al-akli bin-nahar wa syaffi'ni fihi fa yashfa'an. Maksudnya bahawasanya Al-Quran dan puasa itu akan memberi syafaat kepada tuannya. Kalau dia kaki puasa Isnin, Khamis, setiap bulan 13, 14, 15 dia puasa. Semua puasa-puasa sunat muakkad dia buat. Puasa 9 dan 10 Muharram dia buat. Kebanyakan bulan Rajab dia pun puasa sunat. Kebanyakan bulan Sya'ban pun dia puasa sunat banyak. Ramadan tentulah dah wajib. Bila wukuf Arafah
dia pun puasa sunat. Banyak puasa-puasa peristiwa yang sunat. Malah ada satu-satu ketika memang dia tak kira hari apa. Asalkan kalau jumpa Jumaat, sama ada ditebani oleh Khamis dan Jumaat, ataupun Jumaat dengan Sabtu. Mungkin sebegitu rupa. Itu hebatnya orang yang bertemankan dengan Quran, orang yang bertemankan dengan puasa. Maka nanti Quran dan puasanya itu, dia akan datang kepada tuannya, memberi syafaat kepada tuannya. Di hadapan Allah, berkata Al-Quran, aku telah menahan matanya untuk tidur. Dia tak mau nak tidur pada waktu malam, maka benarkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Dengan arti kata, dulu dia banyak berjaga malam kerana baca aku, maka hari ini aku nak memberi syafaat akannya. Berkata pula puasa, aku telah melarangnya daripada makan dan juga minum di siang hari, maka benarkanlah aku mensyafaatkannya. Maka Tuhan pun membenarkan puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat kepada Tuhan. Allahu Akbar walillahil hamd. Padahal puasa yang wajib diamalkan, salat yang wajib diamalkan, tapi yang sunat ini, dia suka kepada Al-Quran, Quran datang kepada dia. Dia suka dengan siam, puasa, puasa datang kepada dia. Maka itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Al-Quran dan orang yang suka menjadi ahli Al-Quran. Al-Quran ni untuk orang hidup, tuan-tuan. Bekalan orang yang mati. Tapi kita ni suka baca Quran bila orang tu dah mati. Kalau orang tu tahulah hidup, mat yang kau datang ramai-ramai tu, masa aku sakit hidup kau tak mau baca. Aku dah mati, aku tak dengar yang kau baca apa-apa. Kalau saya nak tanya sikit boleh? Ni tanya ni umum masa. Kalau saya hidup, tuan-tuan baca Quran saya dengar. Betul tak saya dengar dengan diam dan mengamati apa yang tuan-tuan baca? Saya dapat pahala tak, tuan-tuan? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Orang yang membaca dapat pahala, orang yang dengar pun dapat pahala. Tapi sekarang saya mati, tuan-tuan bacalah Quran. Saya mati dah. Tuan-tuan dapat pahala tak? Dapat pahala. Saya dapat tak? Siapa aja? Mufti Johor, saya nak tanya Mufti. Jawab. Quran ini dibaca sebagai ibadah untuk orang yang hidup. Untuk dibawa bekalan bila mati. Bila kita mati, kita suka dengan Quran, Quran akan datang kepada tuannya. Toyol, hantu raya, bila tuannya nak mati, engkau janganlah sembah Tuhan, engkau janganlah mati. Jangan main. Tak percaya je, dua orang dia beli toyol. Tengok, esok kalau nak mati macam mana susah. Yang satu hantu raya, yang satu toyol. Kecil je toyol gitu je. Kik. Dia pergi. Toyol ni faham bahasa tau. Yang pelik, toyol ni bahasa Arab je faham, bahasa Cina pun dia faham. Yang gitu-gitu tu, Cina pun dia faham, Hindu pun dia faham. Syaitan iblis ni ikut bahasa tuan dia. Macam anjing. Anjing, kalau cakap Melayu, faham. Cakap Cina pun dia faham. Cakap Jawa dia faham. Sakai, bahasa Sakai dia faham. Dia kata, babi tu, jumpa pula babi tu, tangkap babi. Itu hebat. Jadi terpulanglah pada tuan-tuan. Allahu Akbar walillah. Bagi pandangan saya yang sederhana, saya mengatakan, kalau kita pun tak sehebat macam penghafaz Al-Quran, sekurang-kurangnya kita cintakan Al-Quran dan suka membacanya. Menjadikan amalan. Sebab mungkin beratus ribu setiap patah perkataan yang keluar dalam tempoh 24 jam. Bercakap tak habis-habis. Tapi tidak ada satu kalam Allah pun yang kita cakap. Dalam hidup 24 jam itu tidak ada kalam Allah yang kita baca. Apa salahnya? Sekurang-kurangnya kita baca walaupun 10 ayat, walaupun 20 ayat. Selain itu kita bercakap. Sebab itu, rasa rindunya orang yang bisu apabila dia tidak mampu nak membaca kalam Allah. Dia boleh menatap saja kalam Allah. Tapi ingat, orang yang buta, dia dengar daripada orang yang membacanya, dia akan rakam ramai orang buta di dunia menghafaz Al-Quran. Dan tidak akan lupa-lupa. Ada seorang kawan ni, jaga, celik biasa, yang seorang buta. Kita pun buka Al-Quran. Ya Mustafa, wasil hadhil ayah. Dia kata, tolong sambung. Kejap surah Maryam, surah Nuh, surah Jin, kan? Surah Jasiyah, Al-Ahqaf, balik kepada Al-Baqarah. Fi ayyi surah? Apa-apa surah apa?
Baca. Wa anta Muhammad Abbas, anta Maliji, la, ana Misri. Dia kata, aku Misri. Wallahi. Dia kata, engkau ni bahasa engkau ni bahasa orang Malaysia. Kau jangan termegang kat aku. Okey, ya Mustafa, wasil hazil ayah. Buta. Yang celik. Kona sana, kona sini. Kalau 10 surah yang kita baca, boleh lepas 5-6 aja. Yang 4 tu fail. Yang main-main. Itu hebatnya orang buta. Betul. Kepada ibu-ibu yang solehah sekalian, adalah orang buta hafiz Quran, nak jadi menantu kita. Agak-agak nak terima tak? 10 minit dari sekarang. Saya tunggu. Susah tau. Tengah main-main. Tapi ingat, yang buta matanya. Allahu Akbar. Tapi hatinya celik. Itu kehebatan Al-Quran. Tuan-tuan, jadikan iktibar bersama kepada kita. Jadi kita dapat juga nukilan dan pesanan pada malam ini. Walau tak sebanyak mana dan sehebat mana ilmu kita tentang Al-Quran, tetapi cintailah Al-Quran itu untuk menjadi pendinding kepada kita, menjadi amalan kepada kita. Nanti dia akan datang kepada kita pada hari kiamat. Di samping puasa-puasa sunat yang tuan-tuan lakukan, insya-Allah. Saya ingat sekadar itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.